Saya tengok dalam perbahasan ada yang dengan sewenang-wenangnya mengatakan harga barang makanan naik sampai 30%, sampai 20%. Sedangkan data rasmi yang dikumpul itu keadaannya sangat berbeza, dan DOSM inilah yang turut akan membekalkan data rasmi sekiranya pembangkang akan menjadi kerajaan ataupun semasa pembangkang jadi kerajaan dahulu, data yang sama itu jugalah yang digunakan. Aitam kemudian Muar. Silakan Aitam. Terima kasih Yang Berhormat Menteri yang menjawab dengan panjang lebar. Saya teliti semua hujah tersebut. Yang Berhormat sebut tentang data DOSM. Saya tak mempertikaikan. Tetapi selaku wakil rakyat, saya melihat realiti. Baik, too good to be true. Kalau dengan izin, apabila kita sebut 1.9, you beritahu orang kampung dekat luar, roti john naik atau tidak? Martabak naik atau tidak? Terpaksa saya dengan rendah diri kena mengaku memang dah naik. Tak apalah, kita boleh teruskan 1.9%, beritahu rakyat macam tu. Sama ada terima atau tidak, tak apa. Hakikatnya, saya nak minta penjelasan yang muat. Tadi Yang Berhormat, saya tidak kata kerajaan tak perlu buat rasionalisasi subsidi. Saya sokong, saya faham kekangan yang ada. Kedua, saya cuma nak bertanya, dalam keadaan ini, apakah cara terbaik untuk kita menyasarkan semula subsidi? Itu yang saya bangkitkan. Yang Berhormat kata kita tidak ada solution. Saya rasa saya yang ini menyinggung perasaan saya. Sebab setiap kali saya cakap, saya datang dengan formula. Contoh, kalau kita kata T15 tadi, ya, T15 saya kata terlalu rendah. 13,295 ringgit itu pendapatan isi rumah. Kemudian selepas PM umum, menteri kata pakai disposable income. Kemudian semalam menteri cakap belum ada kata putus. Jadi saya sebagai wakil rakyat datang mesyuarat, saya pun kata macam mana saya mau jawab dengan rakyat? Jadi saya minta, apakah kepastian kita? Sama ada kita betul-betul gunakan apa yang PM kata dah umum, tidak lagi pada T15 mengikut DOSM. Contoh. Ataupun apa yang menteri cakap tu boleh. Dan bila Yang Berhormat gunakan data tadi, inflasi, agak bahaya. Tanyalah, tepuk dada tanya selera. Berapa harga nasi lemak tahun lalu dan tahun ni? Apa sebab dia? Sebab logistik cost 6% tahun lalu. Itu yang menyebabkan tambah lagi, walaupun FMB tak naik sampai 8%, tetap 6%, tetapi kenaikan telah berlalu kerana SST yang digunakan. Yang kita dah tak dapat kesan tu. Saya minta supaya Yang Berhormat, saya mungkin dari segi, saya bukan gaduh dengan Yang Berhormat, tapi saya cuma kata, ada caranya. Contoh, saya kata kalau petrol, saya setuju, tapi kenapa tidak gunakan cara levy kenderaan? Nilai kenderaan. Kalau dia Tan Sri pakai kereta mewah macam adalah menteri pakai kereta besar, tak apa, dia sanggup bayar RM500 juta, kenakan levy 2006, dia bayar, kita terima terus, dan itu digunakan, dimanfaatkan untuk orang miskin. Dan cara kita membuat penyasaran juga membantu rakyat, tetapi kita terlalu banyak variables, pemboleh ubah terlalu banyak, dan bila dah terlalu banyak, bila nak buat implementasi sangat susah dibawa. Itulah pandangan saya selaku orang yang pernah duduk sana, saya duduk sini tengah-tengah, saya cuma kata practical solution for the people. Itu saja sebagai jurucakap rakyat. Terima kasih Yang Berhormat. Okey. Muar. Terima kasih. Muar, saya minta penjelasan. Tidak ada hujahan. Minta penjelasan. Baik, tak ada masalah. Dua perkara Yang Berhormat Menteri. Pertama sekali, saya rasa kita perlu berpijak di bumi yang nyata. Walaupun dikongsikan data dalam Dewan ini bahawa kadar inflasi masih terkawal, harga barang rendah, jelas di luar sangat berbeza. Tapi saya nak penjelasan. Adakah ia kerana cara kita mengira harga barang, khususnya food and beverages yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri sebentar tadi, Malaysia merupakan negara yang ada kawalan kepada harga yang paling banyak. Tidak kira daripada beras, gula dan barang-barang lain. Tetapi realitinya, rakyat tidak dapat akses barang-barang sebegini. Kerana beras yang harganya terkawal, bila kita pergi ke pasaran sudah habis. Gula yang harganya terkawal, bila kita pergi ke pasar sudah habis.
Minyak masak, pergi ke pasar, harga terkawal, sudah habis. Adakah ia kerana, I'm trying my best to be as kind as possible. Mungkin kalau ikut kadar inflasi negara, dia nampak terkawal, tetapi ia terkawal kerana harga barang di Malaysia sepatutnya terkawal, tetapi realitinya rakyat tidak dapat akses barang-barang tersebut. Dan yang kedua, penjelasan saja, kalau tidak sempat boleh secara bertulis, sebab tadi saya rasa yang Berhormat Menteri telah jawab isu T15, tapi saya bangkitkan dua kerisauan, bukan daripada sudut dasar atau prinsip, saya setuju, tapi pelaksanaan, iaitu hujah berkenaan moral hazard, dan juga bagaimana kalau kita kira isi rumah, suami dan isteri. Kerisauan saya bagaimana wanita itu, khususnya isteri, boleh digalakkan untuk berhenti bekerja supaya mereka tidak melangkaui nilai ambang 12 ataupun RM13,000 tersebut. Saya harap perkara ini boleh dijawab. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Hitam, terima kasih Muar. Nanti bagi dua dulu, lepas itu Saya Kampa masuk lepas tu. mungkin Bagi Menteri yang jawab saya dulu. jawab ni nanti akan juga menjawab Kampa. Kalau tidak, bagi saya jawab sedikit dan kemudian peluang pada Kampa. Tan Sri yang di-Pertua ada, kalau dia boleh lebihkan masa, dia boleh lebihkan masa. Kalau Kementerian Komoditi tak marah lah kat belakang. Mengambil masa dia. Baik, kepada soalan daripada Aitam tadi, nanti saya akan terangkan kaedah T15 dan pelaksanaannya. Itu juga soalan kedua daripada Muar yang saya ingat bila saya terangkan itu, dia akan memberi kepastian dan yang lebih jelas. Cuma kepada soalan Muar, sama ada inflasi ini tidak menggambarkan kerana barang tak ada dan sebagainya. Kaedah menentukan inflasi ini ialah harga itu dicerap tiap-tiap 2 minggu. Dan harga ini diambil daripada senarai yang cukup panjang dan dikemas kini setiap 2 minggu. Jadi harga yang nampak di dalam inflasi itu, memang itulah harga di bawah. Kalau nak persoalkan, ialah persoalkan wajaran barang-barang yang ada dalam tu. Contohnya makanan dan minuman 29.8%. Kemudian kategori seterusnya yang besar sedikit ialah kategori tenaga, pengangkutan dan sebagainya. Tapi harga itu adalah harga yang telah pun diambil daripada seluruh negara, diproses melalui kaedah statistiknya. Saya boleh bagi pandangan saya yang sebelum ini telah dimainkan sebagai bahan TikTok oleh pembangkang. Semasa saya mula-mula ambil alih tugas ini, saya tengok dalam wajaran itu yang paling tinggi dan menyebabkan kenaikan inflasi pada ketika itu 6-5% ialah kerana yang paling tinggi naik tiap-tiap bulan ini ialah harga makanan daripada restoran dan kedai. Yang lain semua turun. Contohnya harga barang makanan, restoran dan kedai pada awal 2023, peningkatan inflasi kenaikannya tiap-tiap bulan tu 7%. Berbanding dengan harga barang mentah sebenarnya hanya 4%. Jadi sebab itu saya pernah kata, kalau mekanisme pasaran yang mana orang rasa ini tak padan dengan nilai dia. Ini sama yang seperti Aitam kata roti John naik harga berpanjangan lah. Sebenarnya harga itu daripada wajaran kepada inflasi kita paling besar dipengaruhi oleh harga barang makanan yang siap dibeli daripada restoran dan kedai. Berita baiknya ialah, baguslah juga dalam setahun yang lepas ni harga barang makanan di restoran dan di kedai naik begitu kerana sekarang sudah turun. Jadi kalau untuk dapat harga kenaikan barang makanan dan minuman 1.6% tadi, kerana harga barang makanan dan minuman ini dia tergolong daripada 3 kategori. Satu, harga barang mentah. Satu ialah harga barang makanan siap dibeli. Satu lagi harga restoran dan hotel. Untuk dia turun ke 1.6% yang kita ada sekarang, maksudnya kenaikan harga di barang makanan siap yang diambil daripada restoran dan kedai ini sebenarnya sudah mereda. Kalau Aitam kata 1.6% kenaikan harga barang makanan dan minuman ini tidak menggambarkan realiti, maknanya Aitam, semasa zaman 2011 sampai 2018, semasa kenaikan harga barang makanan dan minuman itu 5% bulan,
Maksudnya masa itu lagilah tak menggambarkan realiti yang ada. Masa itu harga lagi tinggi daripada yang ada sekarang. Masalahnya begini, sebab itu kita kata semua ini perlu diimbangkan juga dengan gaji. Apabila kadar kenaikan harga makanan dan minuman ini tinggi daripada 2011, 2018, kemudian naik mencanak masa 2022, itu terus meningkatkan harga makanan itu semakin tinggi dan semakin tinggi. Walaupun sekarang ini dia dah kekal stabil, sebab itu kita kena tekankan naik gaji secepat mungkin. Selagi gaji itu tidak mengatasi kenaikan terkumpul yang telah berlaku daripada 2011 itu, selagi itulah rakyat akan rasa sebenarnya harga barang ini mahal. Walaupun kenaikannya sekarang jauh lebih perlahan daripada tempoh sejak 2011 yang lain. Baik, Tan Sri Yang di-Pertua, saya nak jawab dan rangkum soal T15 dan penyiasan subsidi. Seterusnya menjawab juga air hitam dan juga muar. Saya sentuh tadi mengenai inflasi dalam menerangkan mengenai penyasaran semula subsidi RON 95 kerana pertimbangan paling utama kerajaan ialah melindungi rakyat daripada kenaikan harga barang. Itu mengatasi semua pertimbangan lain. Kerajaan perlu membuat pilihan yang sukar. Di satu sudut kita tahu bahawa amalan ekonomi negara perlu beralih dari subsidi pukal yang mengakibatkan ketirisan dan penyelewengan kepada subsidi bersasar, yang mana subsidi hanya pergi kepada mereka yang layak menerima saja. Itu tidak ada bangkangan daripada siapa-siapa. Perbincangan yang panjang ini, baik di dalam Jemaah Menteri, di peringkat kerajaan dan di dalam Dewan ini dan di luar, ialah mengenai pendekatan dan mekanisme pelaksanaan. Kerajaan ada dua pilihan besar lah, ada dua pilihan utama. Sama ada pilihan pertama, menaikkan harga ke arah harga pasaran dan kemudian daripada penjimatan subsidi tadi, disasarkan semula penjimatan subsidi itu kepada penerima yang layak melalui pindahan tunai bulanan ataupun kaedah dengan izin cash transfer. Ataupun pilihan kedua, iaitu mengekalkan harga RON 95 kepada mereka yang layak dan hanya mereka yang tidak layak sahaja membayar harga pasaran. Itu pilihan kedua. Kedua-dua pilihan ini ada kekuatan dan kelemahannya. Bagi pilihan pertama, kekuatannya ialah ia lebih mudah dilaksanakan tanpa melibatkan stesen minyak. Jadi dari segi ini, kalau kita lihat cash transfer tiap-tiap bulan dapat, itu lebih mudah dilaksanakan. Tetapi ada risiko, iaitu ia boleh mempengaruhi kenaikan inflasi kerana peniaga boleh gunakan alasan harga RON 95 naik, maka dia nak naikkan harga. Jadi ini pertimbangan yang dibincangkan 20 bulan dalam kerajaan. Yang mana satu lebih baik? Bagi pilihan kedua, kekuatannya ialah risiko inflasi adalah rendah. Kerana 85% sasaran kita ialah orang tetap bayar macam biasa. Dia tak akan ada kenaikan harga minyak, maka tak boleh dijadikan alasan oleh peniaga untuk menaikkan harga barang. Tetapi masalahnya ialah ia lebih sukar dilaksanakan kerana melibatkan stesen minyak dan banyak dengan izin interface. Akhirnya, kerajaan memutuskan bahawa pertimbangan inflasi itu untuk memastikan harga barang tidak naik itu mengatasi pertimbangan pelaksanaan, secara tidak langsung menjawab soalan yang ditanya oleh air hitam. Keputusan yang kerajaan buat ialah sebenarnya keutamaan kita ialah mengekalkan inflasi pada kadar yang rendah ini sementara kita nak naikkan gaji. Jadi oleh sebab itu kaedah pelaksanaannya ialah melalui harga dua peringkat ataupun dengan izin two-tier pricing, iaitu harga subsidi kekal kepada penerima yang layak dan hanya mereka yang tidak layak akan membayar harga penuh. Ini memerlukan operasi di stesen minyak pada dua peringkat pula. Satu peringkat dengan izin back end, iaitu pangkalan data yang mengesahkan kelayakan seseorang bila dia beli, dan satu lagi peringkat dengan izin front end, iaitu operasi membeli minyak pada harga subsidi. Penyelarasan kini sedang berlaku di antara Kementerian Ekonomi yang pada dasarnya
bertanggungjawab kepada hal ehwal kelayakan ataupun back end, dan juga Kementerian Kewangan yang secara dasarnya bertanggungjawab kepada pelaksanaan operasi ataupun front end yang melibatkan stesen minyak, sistem pengesahan dan sebagainya. Umumnya ini bermakna seseorang pembeli akan mengimbas kad pengenalan di stesen minyak, identitinya itu kemudian akan disemak dengan pengkalan data di cloud untuk mengesahkan kelayakan, dan jika dia layak, harga yang dibayar adalah harga bersubsidi. Dia tak payah bayar harga pasaran. Orang, selepas saya ingat beberapa bulan dilaksanakan, memang masing-masing kita tahu besar kemungkinan semua yang ada dalam dewan ni tak payah nak scan lah. Memang tak layak, memang kena bayar harga pasaran. Orang bila dia dah biasa scan 2-3 kali, dia tahu dia layak. Maka setiap kali dia nak beli tu, dia memang kena scan untuk mendapatkan harga subsidi. Ini seterusnya membawa kepada persoalan yang paling hangat, iaitu kriteria kelayakan. Siapa yang layak ni? Bagaimana golongan yang disebut T15 ini akan ditentukan? Saya nak perbetulkan sedikit. Kalau semak ucapan Yang Amat Berhormat Tambun, Yang Amat Berhormat Tambun tidak pernah sebut pun T15 ini adalah merujuk kepada pendapatan kasar isi rumah seperti yang diterbitkan oleh DOSM. Tak pernah sebut. Dia hanya sebut golongan T15. T15, T20, T40 ini hanyalah garis statistik yang menentukan sesiapa di dalam itu sebelum dikerat jadi T15, T30, itu sudah tentu berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan. Dan selama lebih 20 bulan, memang kerajaan telah memberi bayangan bahawa kita akan beralih daripada kaedah pendapatan kasar isi rumah ini kepada kaedah yang lebih adil, yang mengambil kira beban tanggungan, saiz isi rumah, lokasi dan sebagainya. Sebab itu, Kementerian Ekonomi telah membentangkan sejak tahun lalu cadangan bahawa penilaian kelayakan sesuatu isi rumah beralih dari kaedah pendapatan isi rumah kasar kepada pendapatan boleh belanja bersih isi rumah ataupun net disposable income dengan izin Tan Sri Yang Di-Pertua, untuk mengambil kira perbezaan kos sara hidup mengikut lokasi, saiz keluarga dan sebagainya. Dan saya ambil kesempatan ini untuk ucapkan terima kasih kepada semua ahli dewan, kerana dalam semua ucapan itu saya nampak semuanya cenderung kepada kaedah pendapatan boleh belanja bersih. Kerana ini juga yang perlu diputuskan di peringkat kerajaan nanti. Tidak ada, saya tengok ahli dewan yang berbahas, ada lebih kurang 76 orang yang menyentuh isu ini, yang menyokong pengkelasan mengikut pendapatan kasar isi rumah seperti yang ada sebelum ini. Masalahnya, secara perinciannya, kalau kita menentukan 85% golongan yang layak ini mengikut kedudukan sosioekonomi berdasarkan lokasi, berdasarkan jumlah isi rumah, anak berapa, berdasarkan pendapatan dan tanggungan-tanggungan yang lain, sepatutnya kita tahulah kita tidak akan ada satu garis nasional. Kerana kalau ada satu garis nasional, kalau kita letak katakanlah 12,000 di Kuala Lumpur, maknanya dari segi perbelanjaan dan kuasa ekonominya berlainan dari contohnya 12,000 di Gua Musang. Maka setiap kawasan itu akan ada garis dan kriteria yang berbeza-beza, yang itulah yang masuk kepada padu. Dan juga konsep perbelanjaan asas kehidupan wajar yang kita telah terangkan sebelum ini. Tan Sri, saya minta 2-3 minit lagi. Saya bagi 3 minit. 3 minit. Sampai itu landing. Okay. Sebab itu pada masa ini, padu dibangunkan sebagai repository utama profil individu dan isi rumah yang turut mengandungi maklumat demografi, sosioekonomi dan pendapatan kasar. Pada masa ini, hasil daripada pengintegrasian data, padu mengandungi profil demografi dan sosioekonomi terpilih bagi individu dan isi rumah warga negara dan pemastautin tetap di Malaysia yang meliputi 30.1 juta individu.
Menerusi analisa padu, kerajaan telah memperkenalkan satu pendekatan baru iaitu perbelanjaan asas kehidupan wajar PAKW dan pendapatan boleh guna bersih bagi isi rumah dan individu. Kalau pergi ke DOSM atau semak media sosial sekarang, yang tengah viral sekarang ini ialah setiap orang sedang semak pendapatan asas kehidupan wajar masing-masing. Itu adalah satu ukuran untuk satu keluarga di tempat tertentu. Saya tak boleh benarkan sebab saya nak habiskan. Sikit kecuali saja Tan pasal Sri bagi 5 minit lagi lah. T15. Terpulang pada Menteri. Saya ingat itulah. Saya dah bagi Saya akan jawab T15 lepas ini. Jadi saya juga ingin memperbetulkan sedikit dakwaan bahawa pembangunan padu melibatkan perbelanjaan sebanyak 85 juta ringgit. Hitam selalu sebut ini dalam TikTok dia dan sebagainya. Dakwaan ini tidak benar. Setakat September 2024, kos pembangunan dan pelaksanaan padu adalah 31 juta ringgit dengan pecahan berikut. Pembelian perkakasan ICT seperti server, firewall, network security hardware RM890,000. Perisian ICT seperti API yang memang kena bayar, contohnya untuk melakukan eKYC dan juga kepada semua platform database encryption sebanyak 4.6 juta. Cloud computing dan pengujian sistem, yang ini kena bayar kepada cloud computing, tak ada kena-mengena dengan siapa-siapa, ambil lah siapa pun kena bayar, yang ini 6.4 juta. Dan yang mahal itu ialah operasi pendaftaran pengguna kerana kita terpaksa menggaji MyStep yang perlu digerakkan ke seluruh negara untuk menjaga kaunter pendaftaran dan masuk kampung. Kalau tidak, ahli dewan juga bising. Kenapa orang tak mendaftar? Yang itu yang mahal, iaitu 19.3 juta. Semuanya dibangunkan sendiri oleh kaki tangan awam yang bersengkang mata. Dan kalau ia dilaksanakan mengikut kaedah lama yang melantik orang luar, jumlahnya melepasi ratusan juta. Jadi sebab itu saya mohon supaya kita ambil perhatian untuk melaksanakan penyasaran subsidi ini. Kita perlukan padu, dan padu kosnya itu adalah kos yang perlu dibayar dan dibayar kepada kaki tangan kerajaan melalui MyStep pun, selain daripada kos-kos cloud computing dan sebagainya. Baik, walau apa pun kritikan terhadap padu, saya tak boleh bagi sebab masa dah nak habis dah. Saya boleh- Wujudnya padu boleh hantar dekat TikTok Putrajaya. Saya jawab dekat TikTok kemudian. Okey, terima kasih. Wujudnya padu membolehkan kerajaan beralih daripada pendekatan pendapatan kasar kepada pendapatan boleh belanja bersih seperti yang banyak disuarakan sekarang. Dan PAKW, perbelanjaan asas kehidupan wajar, merujuk kepada jumlah perbelanjaan bulanan yang diperlukan oleh sesuatu isi rumah dan individu untuk mencapai kehidupan wajar yang memenuhi keperluan, kehendak dan kemampuan untuk menyertai aktiviti kemasyarakatan. Ini memang telah mengambil kira contohnya entertainment, contohnya belanja yang lain, bukan mengikut garis kemiskinan. Dan nilai PAKW ditentukan oleh dua faktor utama, iaitu lokasi dan ciri demografi seperti umur, jantina dan saiz isi rumah. Oleh itu, nilai PAKW bagi setiap isi rumah adalah berbeza-beza bergantung kepada ciri-ciri demografi dan juga lokasi tempat kediaman. Dan untuk mereka yang nak ambil tahu lagi, boleh semak di app yang telah dilancarkan oleh DOSM dan boleh tahu PAKW di kawasan masing-masing. Oleh itu, pengelasan mereka yang layak atau tidak layak untuk menerima subsidi RON 95 adalah berdasarkan kepada pendapatan boleh belanja bersih, dan hasrat kerajaan adalah sehingga 85% dari isi rumah mengikut kaedah ini akan menerima subsidi kerana ia adalah lebih adil dan saksama. Cuma pada peringkat sekarang, ia perlu diperhalusi kriterianya kerana hendak dilaksanakan, dan perkara ini sedang diperhalusi oleh Kementerian Ekonomi dan Kementerian Kewangan, dan keputusan akhir itu akan dibentangkan kepada jemaah menteri dan kemudian akan diumumkan kepada rakyat.